Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Shadaqallahul azim. Ayat 39 Surah Ghafir. Wahai kaum, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang sebentar sahaja, dan negeri akhirat itulah Darul Qarar, negeri tempat menetap yang sebenar-benarnya. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara peribahasa yang kita belajar ketika kita di zaman persekolahan dahulu, antaranya berbunyi, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Tuan-tuan muslimat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan acuan celupan yang paling haibat yang telah dibaca ayatnya sebentar tadi oleh Tuan Imam, di mana Tuan Imam telah menghabiskan bacaan sehinggalah ayat terakhir bagi juzuk yang pertama. Dan di antara ayat yang dibaca adalah
soal acuan. Iaitulah pada ayat 138 Suratul Baqarah. Allah berfirman, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sadaqallahul azim. Allah kata sibghah, sibghatallah. Sibghah makna acuan, sibghah makna celupan. Dan Allah kata wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang paling terbaik? Wa man ahsan disebut dengan isim tafdil, ahsan. Siapakah yang paling baik akan sibghah acuannya, kalau tidak acuan daripada Allah, yakni celupan, mencelupkan diri di dalam dinul Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat, ketika seorang Yahudi berbual-bual dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika itu Umar sudah menjadi khalifah, Yahudi ini menyatakan kepada Umar bahawa di sana adanya ayat-ayat Al-Quran yang kalaulah turun kepada kami orang-orang Yahudi, nescaya kami akan menjadikan hari penurunan ayat itu sebagai pesta besar-besaran untuk kami. Memikirkan besarnya ayat itu, kalau turun pada kami Yahudi, kami akan jadikan hari itu hari berpesta, hari bergembira, hari yang besar bagi agama kami Yahudi. Tuan-tuan muslimat, itulah ayat yang turun, yang digelar oleh sebahagian ulama sebagai deklarasi Arafah, pengisytiharan di bumi Arafah. Iaitulah ketika selesai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah perpisahannya, khutbah yang terakhir, khutbatul wida. Nabi sampaikan kepada para sahabat. Selesai saja Nabi menyampaikan khutbah perpisahannya, selang beberapa waktu unta Nabi bergoyang dan jatuh ke tanah. Dan Rasulullah dahi dia memercik peluh yang banyak. Rupa-rupanya Jibril sampai dan menyampaikan, membacakan wahyu kepada Rasulullah yang disebut oleh Yahudi kepada Umar, kalaulah ayat ni versus ayat ni turun kepada kami, kami pesta besar-besaran. Tuan-tuan muslimat, itulah penghujung daripada ayat 3 suratul Maidah yang merupakan celupan yang dibaca ayatnya oleh Tuan Imam sebentar tadi,
yang merupakan sibrah, celupan dan acuan yang kita mesti terjun ke dalamnya. Itulah penghujung ayat 3 Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Semuanya cerita tentang dinul Islam. Tuan-tuan muslimat, Allah menurunkan ayat itu di bumi Arafah pada 9 hari bulan Zulhijjah, pada hari Jumaat, ketika Nabi sedang berwukuf di Arafah dan Nabi berada di atas untanya berwukuf. Ayat itu turun kepada Nabi, dan ia bukanlah ayat yang terakhir turun kepada Nabi. Ramai di antara kita beranggapan inilah ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah. Salah tanggapan sedemikian. Kerana ayat yang terakhir turun adalah ayat 281 Al-Baqarah. Itu yang last kali turun mengikut jumhurul ulama. Bukan ayat 3 suratul Maidah, di mana Allah menyebut pada 3 bahagian ayat ini adalah tentang acuan sibrah yang namanya Islam. Kita celupkan diri kita di dalam acuan itu, confirm selamat. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, al-yawm ada alif lam ma'rifah, maka maksudnya hari Arafah. Pada hari ini, akmaltu, fi'lun madhi bagi ana, tu maknanya Allah. Akmaltu, tu bagi aku, fi'lun madhi bagi aku. Akmaltu, telah aku lengkapkan. Akmaltu, tu merujuk kepada ana dan maksud dia Allah. Jalastu, aku telah duduk. Zahabtu, aku telah pergi. Syarabtu, aku telah minum. Rokoktu, aku telah belasah rokok itu. Senang faham, basic bahasa Arab. Bila Allah kata akmaltu, tu itu fi'lun madhi bagi ana, iaitulah ganti nama bagi ana. Aku telah lengkapkan bagimu akan dinakum, agama kamu. Akmaltu alaikum dinakum, aku telah lengkapkan bagimu agama kamu. Lengkap dah. Akmal itu jadi isim tafdil. Di sana banyak isim, isim zaraf, isim tasghir, isim makan, macam-macam kalau belajar Arab. Maka Allah menyebut dengan isim tafdil akmal, maknanya terlalu lengkap. Dia jadi paling besar, paling lengkap. Apa dia? Agama kamu, aku dah lengkapkan selengkap-lengkapnya. Yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan. Atmam, sebelumnya tamam. Biasa dengar kalimah tamam, solat tamam, solat yang sempurna. Kalau kita wukuf di Arafah, kita akan jamak, tetapi jamak tamam dia panggil.
bukan jamak qasar. Pandangan kita pegang Al-Imam Syafi'i, maka kita jamak tamamkan zuhur dan asar di bumi Arafah. 4 zuhur dan 4 asar. Itu kita buat memang di bumi Arafah, mengikut pandangan Al-Imam Syafi'i. Sembahyang tamam, bukan qasar, bukan pendekkan, tapi sempurna. Allah sebut at-tamam. At-tamam dia jadi isim tafdil, paling sempurna. Apa dia? Ni'mati, nikmat aku. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah habis dah sempurnakan bagimu, untuk kamu, nikmat aku. Sekali lagi, Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah redha Islam menjadi din, menjadi cara hidup kamu. Ini yang dibaca ayat ini oleh Yahudi ini di hadapan Saidina Umar. Lalu Umar berkata, aku tahu ayat ini, kerana ketika ayat ini turun, aku berada di sisi Rasulullah. Rasulullah bacakan kepada kami. Hari itu adalah hari Arafah, kata Umar. Kami mendengar Nabi membacanya, dan segelintir sahabat mengalirkan air mata, menangis. Abu Bakrin, Umar dan beberapa sahabat mengeluarkan air mata kesedihan ketika Nabi membaca ayat ini, kerana mereka tahu dengan hati mereka bahawa Nabi tak lama dah, sebab Islam sudah lengkap. Maka tugas Nabi sudah selesai. Itu yang menyebabkan mereka menangis. Abu Bakrin menangis, Umar menangis, segelintir sahabat yang faham menangis. Dan selang beberapa waktu Nabi kembali bertemu Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, celupan kita ini, Islam celupan ini mempunyai dasar dan prinsip yang jelas. Kita mengharapkan penerbangan para hujaj yang bermula pada hari ini. Hari ini start penerbangan pertama pulang ke tanah air, sampailah 31 Julai penerbangan yang akhir. Mengundi 12. Sempatlah nak bersilat 2 minggu tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Islam yang menjadi sibrah acuan ni, kita harapkan sungguh di atas ciri dan prinsip yang Rasulullah sebut. Kita amat mengharapkan bakal hujaj, para jemaah haji yang bakal pulang bermula hari ini, tolong jangan habis pada hukum fiqh sahaja. Maksud saya, kamu pada sisi hukum fiqh, kamu telah melontar 7 biji batu sekembalinya kamu daripada Muzdalifah. Kamu terus ke Mina, berehat sekejap di dalam khemah di Mina, dan kemudian bergerak untuk melontar hanya Jamratul Aqabah atau Jamratul Kubra, yang paling besar di antara jamarat, belah hujung sekali, yang berbentuk bujur itu. 7 biji batu kamu lontar, mungkin 3 pagi, mungkin 4 pagi. Selalunya memang kita pergi lontar cepat. Pertama, sebab nak elakkan orang jangan jadi terlalu ramai.
Yang kedua, kita dah nak cepat nak buka ihram untuk berpakaian dengan pakaian biasa. Itu yang cepat. Kadang-kadang kita pergi lontar 7 biji batu di Jamratul Aqabah sahaja, yang kita namakan hukumnya tahallul awal. Tahallul awal, apabila selesai 7 biji, maka kita pun bercukur atau bergunting. Muhalliqin, golongan yang membotakkan kepala, atau muqassirin, atau mereka itu menggunting sahaja. Dalam Islam paling afdal botakkan kepala. Selesai lontar, kita botakkan kepala atau kita bergunting sekurang-kurang 3 helai rambut, makanya kita dinamakan dengan hukum bertahallul awal, dan bukalah pakaian ihram. 13 pantang larang di dalam ihram, hanya tinggal 3 sahaja lagi. 10 sudah habis. 10 pantang larang habis. Pakai pakaian berjahit boleh dah. Pakai t-shirt apa semua welcome to Permatang Jangguih boleh dah. Isak rokok lagi awal. Tersandar kat khemah di Mina, nindia rokok. Berasap khemah Mina. Tuan-tuan, boleh dah wangi-wangian, kerak kuku apa semua, bulu-bulu di badan, boleh dah. Hak tak boleh lagi 3 aja. Muqaddimah persetubuhan dan persetubuhan, menerima wakil pernikahan. Kita terima wakil, koklah ada anak murid, dia nak suruh kita pergi tanya muslimat ni, dia nak kira usah lah. Terima wakil perkahwinan tak boleh, dan mengahwinkan orang. 3 ni masih belum boleh. Adapun 10 gugur dah. Lega tuan-tuan. Dia buang ihram tu lega dah. Lega banyak, tambah yang buat ifrat. Saya pernah buat ifrat dengan jamaah. Saya pernah buat tamattu'. Bezalah. Kita rasa tamattu' dengan ifrat. Kira kalau ifrat nak buang cepat. Allah dalam pantang muslimin dan muslimat, macam-macam kita pergerakan terhad, terbatas dan sebagainya. Itu yang cepat nak pergi lontar di Jamratul Aqabah. Maka hukum fiqh jangan berhenti di situ. Termasuk 7 biji lagi nak pi rembat pula, jumlah 21 pada hari-hari tasyrik. 7 ula, 7 al-wusta dan 7 Aqabah. Pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kalau lontar takat 12, itulah yang Allah sebut. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala ithma alaih. Barang siapa yang bersegera pada 2 hari, maka tidak bersalah dan tidak berdosa dia. Maknanya dia lontar 11, balik khemah di Mina, tidur semalam lagi, besok 12 Zulhijjah dia lontar sampai Jamratul Aqabah, dia lontar, habis tu dia berdoa, dan selepas berdoa dia berniat di dalam hati bahawa dia tidak akan kembali lagi masuk ke Mina pada tahun ini. Maka jadilah nafarnya nafar awal. Boleh buat lagu tu? Boleh. Saya haji, saya semua nafar awal dengan jamaah. Muassasah selalu nafar thani lah. Nafar thani lontar sehari lagi 13 Zulhijjah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, ini pada hukum 7, 21. Nak hentam pada hari 11, keluar pergi, lepas tu balik khemah di Mina, relax, menyembang, takbir raya, isyak rokok. Waktu tu memang berapi habis. Yang lari menyorok pun ada, jauh-jauh aja, tapi nampak asap keluar, dia ingat aku tak nampak.
Ada yang genggam pun ada. Genggam pun ada. Lepas tu tak tahulah lecok lagu mana tangan dia. Yang campak sebek tak terbakar khemah macam-macam. Kita nak sebut bagaimana kalau tak nak lontar 11, 12 dan 13, pergi lontar 13 aja. 11, 12 tak mau pergi. Boleh? Boleh. Himpunkan pada 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah tu himpun semua boleh tak? Boleh. Lontar mula-mula niat untuk hari 11. 7 sampai Aqabah river dia patah balik Jamratul Ula. Lontar lagi 7 untuk hari 12. Kemudian river balik. Kalau dia nafas ni lontar sekali lagi 7. Boleh himpun? Boleh. Tapi jarang kita himpun. Kita keluar ramai-ramai, masuk terowong Mu'asim, takbir raya punya semangat. Allah, syok di suasana tu kita tak boleh bayang dalam keadaan kita pergi melontar beramai-ramai. Tapi hukum menangguhkan menghimpunkannya, kotlah ada uzur, sebelah tu tak berapa sedap badan, nak berehat sah, tak apalah umpapilah aku 13 nanti aku balun semua. Boleh, tak ada salah di sudut ilmu fiqh. Baik, kita mengharapkan janganlah pada ilmu fiqh sahaja, terutamanya di dalam memahami sibrah acuan Islam itu yang mempunyai prinsip-prinsip yang tertentu. Maksud saya apa dia? Saya emphasizekan, saya kecilkan kepada tempat melontar yang dipanggil Jamratul Aqabah. Ingat, kepada para hujaj yang pulang, jangan kamu tinggalkan peristiwa di kawasan Aqabah 2 tahun sebelum Nabi berhijrah. Ini nak masuk hijrah. 2 tahun sebelum Nabi berhijrah. Tolong muslimin muslimat, jangan kita lupakan. Walaupun kita mungkin belum menunaikan haji lagi, sampai nanti Allah panggil pergilah. Tuan-tuan muslimat, jangan lupakan peristiwa yang berlaku yang merupakan prinsip-prinsip kepada sibrah acuan Islam itu. Iaitulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-11 nubuwah, tahun ke-11 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil kesempatan, mengambil ruang dakwah di bumi nama dia Mina. Nabi pergi ke Mina untuk bertemu dengan masyarakat Arab Quraisy pada waktu itu yang melaksanakan haji mengikut cara jahiliyah pada waktu itu. Nabi pergi di malam hari, ditemani oleh Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Maka Nabi pergi pada tahun ke-11 nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam setiap khemah-khemah di kawasan Jamratul Aqabah di Mina itu. Orang-orang yang menunaikan haji secara jahiliyah, mereka berkhemah di Mina. Dan Nabi masuk setiap khemah dan mengajak mereka kepada Islam. Begitu gigihnya Nabi mempromosikan Islam kepada masyarakat. Satu khemah Nabi masuk. Ada khemah yang bila Nabi sebut, mari bersama saya ni Islam, saya ajak kamu kepada Islam. Ada khemah yang mendengar dengan bantahan.
Ada khemah yang mendengar tapi minta tangguh. Ada khemah yang dengar kemudian kata, kalau kami terima agamamu ini, kalau Rom Parsi serang kami, apa macam? Siapa nak lindung kami? Ada khemah yang tanya Nabi, kalau kami terima Islam, kami dapat jawatan apa? Minta jawatan pula. Abu Bakrin jawab, tunggu pilihan raya negeri. Dia tak jawablah begitu. Nabi jawab. Nabi kata, itu urusan Allah. Nabi kata, bukan urusan aku, urusan Allah. Sehinggalah Allah menghantar pada Nabi pada Bai'atul Aqabah yang pertama. Ni Nabi tak pernah give up bawa Islam. Walhal Nabi luka di kepala tu duk ada lagi. Kalau berjahit pun masih ada parut lagi. Sebab Nabi waktu tu baru turun daripada langit Isra' dan Mi'raj. Dan Nabi sebelum Isra' dan Mi'raj, Nabi kena apa? Kena lontar batu di Taif. So luka duk ada lagi. Allahu Akbar. Masuk ke dalam sebuah khemah. Inilah cahaya, inilah penolong agama Allah. 12 orang Ansar. Jangan lupa Aqabah. Lontar-lontar juga. Walaupun video TikTok hantar dekat kita macam-macam perangai yang melontar. Macam-macam. Ya Allah ya Tuhan. Macam-macam perangai. Tah buat lawak ke, tah kerja bodoh ke, sampai dengan machine gun, tongkat dia semua dia buat, kita pun tak faham. Ingat setan duk cokoh atas tu. Lontar-lontar tu setan duk ada situ. Tak ada, dia pasal simbolik sahaja melontar iblis dan syaitan. Tuan-tuan muslimat, bagaimana Nabi masuk khemah 12 orang Ansar? Nabi beritahu, saya Muhammad, saya bawa Islam, mari bersama saya. 12 orang Ansar yang dipimpin oleh Ubadah bin Syamit. Mereka kata, sekejap wahai orang yang mulia, kami nak meeting sekejap. Nabi kata tak apa. Lalu 12 orang Ansar ni, sahabat Ansar ni, kata apa? Kata mereka, kita yakin sungguh inilah lelakinya yang disebut oleh Yahudi di Madinah, di Yathrib. Mereka duk pasang telinga. Orang-orang Ansar, tiap kali mereka pergi kedai emas orang Yahudi, mereka akan pasang telinga mereka. Orang Yahudi akan sembang, Abul Qasim dah sampai belum? Bila Abul Qasim nak sampai? Sebab mereka tahu dalam Taurah disebut begitu, Nabi akan sampai ke Yathrib. Makanya orang-orang Ansar pasang telinga. Lalu mereka kata, jangan kita tangguh dah, biar kita dahulu yang menerima dia. Lalu akhirnya 12 Ansar menerima agama Allah. Dan Nabi pesan pada mereka dengan pesan yang tak banyak. Pertama, Nabi kata, jangan mensyirikkan Allah. Dan yang kedua, Nabi sebut, jangan kamu mencuri. Dan yang ketiga, jangan kamu bunuh anak-anak perempuan kamu kerana takutkan kemiskinan. Itu aja Nabi sebut. Dan sebelum mereka nak balik, Nabi mengirim Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nabi kirim untuk bawa mereka balik ke Yathrib. Dan Mus'ab mengajar mereka tentang Islam, ajak mereka kepada Islam. Saya ada poin sekejap lagi, 3 poin ciri sibrah yang hebat kejap lagi yang berlaku di Aqabah. Lalu balik, persoalannya inilah kebijaksanaan Rasulullah.
apabila Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair sebagai utusan untuk ikut mereka pulang ke Yathrib, maka itulah menunjukkan atas bijaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Hudaibiyah, Rasulullah memilih Saidina Uthman untuk berbincang dengan Abu Sufyan. Ketika Nabi terhenti di Hudaibiyah, ketika unta Nabi tidak boleh bergerak lagi, dalam keadaan musyrikin Makkah sudah bersedia untuk menghadapi Rasulullah. Kononnya Rasulullah nak perang dengan mereka. Nabi dengan ihram dan pedang bersarung. Nabi dengan pakaian ihram dan pedang bersarung sebagai lambang kami tak perang, pedang duduk dalam sarung. Kalau pedang terhunus tu baru perang. Maka Nabi bijak mengirim Saidina Uthman. Kenapa? Itulah bijaknya Rasulullah. Kenapa? Sebab Saidina Uthman satu geng dengan Abu Sufyan, sama-sama geng Bani Umayyah. Nampak tak bijak Rasulullah? Dia tak pilih suka-suka dia je, main tengok cukup je pergi bincang dengan Abu Sufyan. Agak-agak tuan-tuan lah, jadi ke perjanjian Hudaibiyah kalau Nabi pilih Saidina Umar pergi bincang. Dia cincang situ lah. Dia cincang Abu Sufyan situ lah. Kalau Umar yang Nabi pilih, selesai 2 minit aja. Dia tampar, dia terajang, dia humban dalam telaga Zam-Zam. Selesai kes. Aku nak masuk tawaf, kami nak masuk tawaf. Yang hang duk sibuk halang pasal apa? Saya ingat dia cincang situ lah. Tapi Saidina Uthman sama dengan Abu Sufyan yang waktu tu pemimpin Makkah, dan dia adalah Bani Umayyah. Saidina Uthman pun Bani Umayyah. Pi bincang dengan kroni hang elok-elok. Bijak Nabi. Kita bijak dengan formula. Ai bijak macam-macam formula yang kartun yang keluar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kenapa pilih Mus'ab? Kenapa tak pilih orang lain? Mus'ab ni anak muda, ramai lagi orang tua. Mus'ab waktu tu umur saya ingat dalam 19, 20 begitu. Sebab Mus'ab mati syahid dalam peperangan Uhud, umur dia dalam 22, 23. Makna dalam 18, 19. Kenapa Nabi pilih dia? Inilah bijaknya Rasulullah. Sebab itu kita dalam membawa ajaran agama Allah juga mesti ada sifat bijak. Fatanah. Kena cerdik. Bukan merembat ikut suka aja, tapi kecerdikan itu amat dituntut supaya sampai Islam tu pada mad'u. Begitu. Kenapa Mus'ab? Anak muda yang kaya raya, tetapi dia tak heran dengan kekayaan keluarga dia. Ayah dia jutawan Makkah, mak dia memang millionaire lah di Makkah, orang kaya. Tetapi dia memilih bersama Nabi. Kenapa Nabi pilih Mus'ab? Nak pergi nanti ke Yathrib, nak jumpa orang-orang besar. Kenapa? Sebab Mus'ab bin Umar, ayah dia adalah seorang yang amat gemar untuk buat makan-makan di rumah dia. Ialah orang korporat dan tokoh korporat Makkah. So buatlah makan sebulan sekali ke koktel, ke majlis-majlis besar lah. Lalu siapa yang tukang sambut orang-orang besar? Mus'ab bin Umar. Ayah dia detailkan yang sambut saat lagi Abu Jahal datang, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu tu masih belum Islam. Sila tuan, ini tempat duduk tuan. Siapa yang sambut? Mus'ab bin Umar. Maknanya Mus'ab sudah terbiasa bergaul dengan orang-orang besar. Dia dah terbiasa. Tuan-tuan lain, tuan-tuan, bila kita bergaul dengan orang ada sengat ni,
Jangan kata Tan Sri dengan Datuk Sri cukup dah. Kita rasa kerdil kita. Kita rasa satu macam, nak menyembang pun tak berapa nak masuk. Dia lain, gah dia tu lain. Walaupun Datuk Sri, walaupun Datuk sekalipun, kecuali Datuk yang ada cucu, itu cerita lain. Ini Datuk atas gelaran lain. Lain tuan-tuan. So Mus'ab bin Umar, dia dah terbiasa sambut orang besar-besar. Maka Nabi tahu, kamulah orangnya. Sebab nanti Mus'ab akan berhadapan dengan pemimpin Aus, pemimpin Khazraj, yang mereka ini bila nak approach mereka ada cara. Bukan main celapak pergi ketuk pintu aja. Dia nak jumpa Sa'ad bin Mu'adh, dia nak jumpa Sa'ad bin Ubadah. Ni semua pemimpin Aus, orang yang hebat-hebat. Bukan boleh main suka hati. Maka tentulah ada lenggok dia, tentulah ada nada dia, tentulah ada seni dia dalam bercakap. Metaforanya, seni bercakapnya, body language-nya, kesabarannya, itu dimiliki oleh Mus'ab. Maka Nabi pilih Mus'ab, ikut mereka 12 orang ni balik ke Yathrib. Mus'ab duduk di Yathrib atau Madinah setahun. Tahun depan musim haji datang lagi. Maka Nabi pergi lagi dengan Abu Bakrin, tahun ke-12 nubuah kerasulan Rasulullah. Makanya kali ini lebih ramai orang Ansar, 72 orang. Yang sebelum tu 12. Mus'ab pergi kempen sampai Sa'ad bin Mu'adh pun Islam, Sa'ad bin Ubadah, habis semua pemimpin-pemimpin besar Ansar menerima Islam. Dan jumlah mereka datang tahun depan 72 orang. Sekali lagi di tempat lontaran Jamratul Aqabah, di situ dulu ada satu masjid. Saya ingat lagi waktu pergi tahun 90 lebih. Lah tak ada dah. Ada satu macam masjid kecil dibina bawah bukit dekat Jamratul Aqabah. Dulu tak ada apa, kecil ya. Satu tingkat tu aja, turun bah lontar gitu aja. Sekarang 5 tingkat, tu pun tak lari-lari setan sampai 5 tingkat. Punya dahsyat melontar. Dulu tak ada apa, kita turun jalan-jalan tu sampai lontar. Saya masih ingat di hujung Jamratul Aqabah dulu ada satu masjid kecil ya. Lah dah tak ada sebab dah 5 tingkat. Masjid itu dia panggil Masjid Mubayyi'ah, masjid perjanjian. Diadakan perjanjian Aqabah yang pertama dan yang kedua di situ. Dan Aqabah yang kedua inilah yang saya nak tekankan sedikit, 3 prinsip sibrah itu, ataupun 4 ataupun 5 prinsip sibrah ataupun acuan yang kita kena duduk di dalamnya, apa yang diajar oleh Allah dan Rasulnya. Maka 72 orang sampai. Nabi pergi pada hari-hari tasyrik, bertemu mereka, dan seperti mana biasa, alangkah bersyukurnya Nabi, jumlah dah makin ramai, 72, 70 muslimin, 2 orang muslimat. Asma dan Nuqaba, 2 orang muslimat, Asma dan seorang lagi Nuqaba. Kedua-duanya Nusaibah, maaf, Asma dan Nusaibah, 2 orang muslimat. Yang lain muslimin, 72 orang. Dan Nabi mengadakan perjanjian dengan mereka, dan inilah dia antara ciri sibrah, acuan, celupan yang kita mesti celup diri kita ke dalamnya kalau nak jumpa Allah, redanya, syurganya. Bila semua siap, Nabi sampai. Lalu kata Ubadah bin Syamit dan pemimpin Aus dan Khazraj pun turut serta, ya Rasulullah, atas apakah kami nak berbai'ah? Ala ma nubayyi'ak,
Atas apa kami nak berjanji ini, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun bersabda, tuan-tuan muslimat, inilah ciri celupan yang kita tak boleh tanggalkan diri kita. Nabi kata pertama, ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Nabi kata pertama sekali, aku nak beritahu ni, kata Nabi, ala sam'i wa ta'ah, hendaklah kamu pertama mendengar dan kedua taat, mendengar dan taat kepada Islam. Dengar apa Islam kata, taat apa Islam kata. Ini Nabi pesan. Ini celupan yang pertama. Jangan kita hanya dengar tetapi tidak taat. Itu sifat siapa? Sifat Yahudi. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna. Al-ayat, ayat 90 lebih, Al-Baqarah juzuk yang pertama. Allah kata ingat akan peristiwa ketika kami ambil perjanjian dengan mereka, yakni Bani Israel, dan kami beri mereka kitab Taurat, dan kami katakan kepada mereka, dengarlah kamu, wasma'u, lalu mereka berkata sami'na, kami telah mendengarnya, wa asayna, tapi kami engkar. Apalah nilai hidup? Mendengar pada kebenaran Islam tapi kamu engkari dia. Kamu cari jalan untuk mendustai kebenaran itu. Kamulah manusia paling celaka sekali yang pernah menghuni bumi Allah. Kamulah manusia yang Allah sebut ulaika kal an'am bal hum adall. Kamu lebih hina dari binatang ternakan lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu sam'i wa ta'ah. Nabi kata hendaklah kamu mendengar dan taat kepada Islam, perintah Allah dan aku, dalam dua keadaan. Pertama, fin nasyat atau kasal. Nasyat makna rajin, kasal malas. Apa situasi pun, kita rajinkah, kita pemalaskah, kita ada mood ke, kita tak ada mood ke, wajib dengar dan taat kepada Islam. Tidak boleh bantah. Dan bila kita sebut Islam tu luaslah, termasuklah politik Islamnya, termasuklah dasar-dasar Islamnya, luas. Wajib kita taat, dengar dan taat. Dah dengar, taat. Itu Nabi pesan. Ciri sibrah yang pertama, acuan, celupan yang pertama. Jadilah innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surah An-Nur ayat berapa? 52. Surah An-Nur ayat 52, if I'm not mistaken, 52 insya-Allah. Allah Ta'ala sebut jawapan orang-orang yang beriman. Idza du'u ila Allahi wa rasulihi, apabila dia diseru, dia dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukum di antara mereka, maka mereka akan menjawab sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami telah dengar dan kami telah taat. Itulah kita. Dengar dan taat
Nabi pesan nombor satu sekali, ciri celupan ini hendaklah saya, tuan-tuan muslimat seluruhnya dengar dan taat, sama ada kita rajin atau kita malas, kita ada mood atau tak ada mood, kita bad mood ke apa, tetap dengar pada Islam dan taat adalah ciri akidah yang paling jitu. Satu. Dua, Nabi pesan wa 'alan nafaqah fil usri wal yusri. Nabi pesan, Nabi kata, hendaklah kamu di atas dasar nafaqah, infakkan harta. Ciri sibrah, ciri celupan nombor dua yang Nabi pesan ialah wa 'alan nafaqah, kamu kena rajin infak harta kamu. Fil usri wal yusri, sama ada kamu dalam keadaan usri, susah, atau kamu yusri, senang. Mudah bicara, kamu orang kaya, tolong infak cara kaya kamu. Kamu orang miskin, tolong infak tetap cara susah kamu. Orang yang 10 ringgit, infaklah cara 10 ringgit. Orang yang RM1, infaklah cara RM1. Tetap dinamakan konsep sibrah, celupan, acuan. Tu harta kita mesti beredar di tempat lain, bukan beku dalam bank sahaja, bukan mengira untuk cukup haul lepas tu keluar zakat. Orang lain itu baguslah, cuma harta dalam keadaan tidak berkembang. Sedangkan sedekah itu wayurbis sedekah, sedekah itu dia berkembang kata Allah. Dan nafkah, infak yang paling besar ialah infak bukan sekadar pada keluarga, anak, isteri dan sebagainya, tetapi termasuklah untuk mempertahankan Islam, agama Allah ini. Infak menjadi wajib. Infak harta menjadi satu kewajipan untuk kita lihat Islam berdaulat. Kalaulah non-Muslim, mereka boleh habiskan wang ringgit mereka ke arah tidak betulnya mereka dalam pahaman mereka, yang bagi kita orang Islam dua. Pertama, itu kebebasan beragama, hak kamu. Kedua, tetap kita kata Islamlah yang terbaik. Dalam keadaan demikian pun mereka bersungguh. Bagaimana kita? Bakhil, membiarkan perjuangan Islam terkontang-kanting, membiarkan satu bentuk untuk membela agama, kita biar begitu sahaja. Maka sebab itu Nabi perintah, kamu kena infak hartamu, sama ada kamu senang atau kamu susah. Dan saya sebut banyak kali, kita tidak mampu untuk menjadi seperti para sahabat. Mereka bila infak, memang kita sebut infak gila-gila punya. Kita tak mampu. Abu Talha, ayah tiri kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, ayah tiri si Anas, iaitulah Abu Talha, orang kaya Madinah. Dia infak satu semua kebun tamar dia di jalan Allah. Kebun tamar dia infak seketui ya. Nabi kata jangan infak semua, separuh sudah. Satu riwayat sebut dia infak separuh, separuh dia ambil. Nak sebut separuh kebun kurma pun tuan-tuan, kalau kita lah separuh kebun musangking, hamba sanggup lah. Separuh musangking, separuh hudang merah. Jangan cari pasal. Nak infak semua di jalan Allah, fikir 60 kali udahlah tanam duk berlawan dengan kera. Kera pula duk nakai, duk terajang buah durian. Kan, bukan dia makan, kadang-kadang dia sepak terajang dia seronok. Kera. Kita tak ada lah kebun durian, tapi kawan-kawan hak ada kebun lah duk sembang dengan kita. Saya kata kera makan ke? Tak, dia nakai ustaz, dia terajang buah durian kita. Pula dah.
Tak kata isa okok kau tu pun nakai. Tuan-tuan, muslimin muslimat, ingat jangan lokek. Jangan rasa berat untuk infak harta di jalan Allah. Jangan. Jam mata lah kita bagi. Para sahabat begitulah sifat mereka. 2. Yang ketiga, wa 'alal amru bil ma'rufi wan nahu 'anil munkar. Hendaklah kamu di atas dasar amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf amar, perintahkan yang ma'ruf, ajak orang balik pada Islam, ajak orang berpaut kepada Islam. Kemudian wannahu nahi, jangan kita buat mungkar. Cegahlah kemungkaran dengan tangan, dengan lidah, dalam hati. Semua tu Nabi sebut. Asalkan kita jangan redha dengan kemungkaran. 3. 4. Nabi pesan, kamu menolong aku idza qadimtu ilaikum, bila nanti aku sampai ke Yathrib, kamu tolong aku. Nabi kata, kamu membantu aku bila aku sampai di Yathrib. Kamu pertahankan aku dan bantu aku seperti mana kamu mempertahankan diri kamu, anak-anak kamu. Nabi kata. Tuan-tuan, begitu ciri yang keempat, yaitu membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada orang tak suka, ada orang benci, dahlah kamu tak menerima Islam, kamu bakar pula Al-Quran. Tidaklah di Malaysia, di luar negara sana. Dan OIC hanya mengutuk aja tak habis-habis. Takkan kutuk aja. Buatlah sesuatu untuk mengajar mereka kejahatan dan kebiadaban mereka. Bagaimana Nabi tinggalkan Islam yang mengajar kita hormat pahaman orang lain. Islam dia begitu. Dia menghargai dan menghormati kebebasan beragama. Dah itu kamu percaya, kamu punya pasal. Nanti jumpa Allah kamu jawab. Begitu Islam. Paksa tak boleh. Kita punya jaga ni alhamdulillah di Malaysia dia tak berlaku. Di luar negara ni bakar Quran apa benda ni. Kita tengok sakit hati, cedera hati kita, sedih bila tengok benda macam ni. OIC hanya mengutuk. Tak habis dengan kutukan. Mengharapkan satu tindakan yang drastik untuk menyelesaikan fenomena kegemaran musyrikin membakar Al-Quran. Astaghfirullahalazim. Letih kita. Dalam keadaan Nabi mengajar kita, kamu hendaklah membantu aku idza qadimtu ilaikum. Bila mana nanti aku sampai pada kamu, tolong aku. Maka kewajipan kita membantu agama Allah, membantu orang-orang yang menegakkan agama Allah. Dan Nabi pesan, kamu mesti mempertahankan aku. Bila nanti aku diserang, aku dibuat lebih kurang, kamu mesti mempertahankan aku seperti mana kamu mempertahankan anak-anak isteri kamu. Dan kalau kamu boleh buat yang ini, kata Nabi, mau'idukumul jannah, dijanjikan untuk kamu syurga. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sampai ke tahap mempertahankan agama Allah. Sebab itu kita kena buat semampu yang kita mampu. Mana yang kita mampu buat? Bercakaplah. Mana yang kita mampu buat? Dengan kuasa, gunakan kuasa untuk mengubah dan mempertahankan agama Allah, mengubah yang mungkar dan sebagainya. Ini Aqabah. Inilah kawasan Aqabah. Inilah Sibrah. Inilah celupan. Dan 72 orang Ansar ini pulang ke Madinah, pulang ke Yathrib. Dan akhirnya tahun depannya berlakulah hijrah. Maka mereka menerima Nabi dan mereka menjadi masyarakat Islam yang benar-benar faham
akan ciri sibrah, celupan atau acuan. Sebab itu saya sebut di awal tadi dengan peribahasa Melayu, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Hari raya kamu nak kuih bahulu, kamu mesti acuan dia kuih bahulu lah. Takkan acuan dia danghil, dia tak jadi kuih bahulu, dia jadi rokok. Dia mestilah acuan dia kuih. Macam mana, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Bagaimana kita mencelup diri kita di dalam celupan, itulah hasil yang kita akan dapat. Kalau kita celupkan diri kita sekadar memahami arkan, memahami rukun-rukun sahaja, itulah yang kita dapat. Semayang, tetapi tidak dapat melihat kelebihan solat umpamun. Haji, tidak dapat melihat rahsia dan falsafah haji. Itu bahaya. Sebab itu mesti mencelupkan diri ke dalam acuan Islam dengan celupan yang tiada cacatnya. Sibratallah wa man ahsanu minallahi sibrah. Ujung ayat tu, wa nahnu lahu abidun. Setelah kamu celupkan diri kamu dalam celupan itu, maka wa nahnu, dan kami semua ini, lahu, kepada dia, yakni kepada Allah itu, abidun, mengabdikan diri di dalam ekonomi, di dalam politik, di dalam siasah, di dalam nikah kahwin, di dalam kehidupan seharian. Abidun, kami memahami akan celupan itu, ya wahai Tuhan Zat yang Maha Zat. Muslimin dan muslimat sekalian, kesimpulan daripada sedikit tazkirah pada malam ini berdasarkan beberapa potong ayat yang dibaca oleh Tuan Imam sebentar tadi dalam solat maghrib, iaitulah penghujung penutup bagi juzuk 1 Al-Baqarah. Maka hendaklah saya, tuan-tuan dan muslimat dan kita semua hendaklah mencelupkan diri dalam celupan Islam yang paling indah, yang paling benar. Jangan izinkan walau seinci kita mencelupkan diri kita, jiwa dan maruah kita kepada cara hidup yang bukan Islam. Jangan. Kerana yang susah bukan orang lain, kita sendiri. Kerana yang dihitung nanti adalah Islam kita dan keimanan kita. Sebab itu ada ulama yang menafsirkan Maliki Yaumiddin. Kenapa disebut raja pada hari Ad-Din? Walaupun ada yang menafsirkan hari pembalasan, tapi di sudut literal, Ad-Din makna agama. Di sudut harfiah, ad-din makna agama. Maknanya hari pembalasan itu hari agama. Maknanya ad-din itu ialah Islam. Maka yang selamat di akhirat adalah Islam. Yang akan menyelamatkan kita adalah Islam yang sebenar-benarnya. Bukan Islam keturunan, bukan Islam kad pengenalan. Jauh sekali Islam pada nama sahaja, tetapi Islam dalam bentuk kita mencelupkan diri kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dan kita bersedia mati untuk agama Allah Subhanahu wa taala, mati di dalam Islam itu. Karena itulah yang dipesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati, melainkan kamu mesti mati sebagai seorang muslim yang telah menyerahkan diri, jiwa dan raga kita untuk Islam tercinta ini. Sebar-sebarkan Islam, cakap-cakaplah tentang Islam, walaupun kepada non-muslim dalam keadaan memang kita tidak boleh memaksa mereka untuk menerima Islam, tetapi bercakap, bersembang, menyatakan tentang Islam, sesuatu yang dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan sebahagian lagi daripada ciri-ciri celupan itu. Mana tahu
mereka boleh terima agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka boleh bersama kita di dalam agama ini. Memaksa itu bukan cara Islam, tetapi dengan rela mereka, itulah yang Islam mau. Sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada malam ini, mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu dan ayah kita, dosa seluruh adik-beradik kita, jiran-jiran tetangga, dan yang masih jauh dengan Islam. Semoga Allah membuka pintu-pintu hati mereka untuk faham Islam yang sebenar dan menolak Islam ala barat, memahami Islam cara barat, cara yang tidak sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.